Okey. Jadi selamat datang kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan sambung ulang kaji kita, okey, tentang topik-topik, okey, dalam tingkatan 4, okey. Topik-topik target dalam tingkatan 4. Okey, kita mula dengan topik yang pertama, Tamadun Indus. Okey, bab 1 Tamadun Indus. Okey, Tamadun Indus. Okey, jadi untuk soalan tamadun, okey, seperti tamadun Mesir Purba, okey, apa yang anda kena tahu adalah latar belakang tamadun Indus. Okey, bagaimana tamadun Indus itu terbentuk. Okey. Nombor 2, anda kena tahu tentang apa? Anda kena tahu tentang okey, ciri-ciri bandar terancang. Okey, tamadun Indus ini dia terkenal dengan bandar terancang dia. Jadi anda kena tahu ciri-ciri bandar terancang ini. Sebelum itu, anda juga kena tahu dua nama. Okey, anda kena beri dua nama bandar terancang dalam tamadun Indus. Okey, dan yang keempat, anda kena tahu okey, apa sumbangan tamadun Indus ataupun mengapakah masyarakat Indus dapat membina bandar terancang ini. Okey, jadi kita akan kaji tajuk-tajuk ini ya. Okey, kita mula dengan yang pertama, lokasi. Okey, bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jadi biasanya ini apa yang anda kena tahu adalah anda kena tahu sungai dia. Okey, tamadun Indus, sungai dia adalah Sungai Indus. Okey, tamadun Indus, sungai dia adalah Sungai Indus. Okey, Sungai Indus. Jadi disebabkan ada Sungai Indus, maka tanahnya subur. Okey, kita tengok proses pembentukan. Okey, disebabkan ada Sungai Indus, jadi apa penduduk buat? Tanah dia subur. Okey, tanah dia subur. Jadi bila tanah subur, apa aktiviti yang dijalankan? Pertanian. Okey, pertanian. Okey, pertanian dijalankan sebab ada sumber air, sebab dia ada Sungai Indus. Okey, ada sumber air. Okey, dan disebabkan penduduk menjalankan pertanian, ada makanan, jadi berlaku pertambahan jumlah penduduk. Okey, jadi penduduk akan mula membina pertempatan. Okey, jadi penduduk akan membina pertempatan. Mereka akan membina pertempatan. Dan pertempatan ini akan berkembang menjadi bandar. Okey, pertempatan ini akan menjadi bandar. Okey, dia ada Sungai Indus. Jadi lepas tu tanah dia subur. Tanah subur ini sesuai untuk pertanian. Okey, dan dia menghasilkan makanan. Okey, mengapa mereka boleh melakukan pertanian? Selain daripada tanah subur, ada sumber air. Okey, jadi bila ada hasil pertanian, okey, dan makanan, jadi jumlah penduduk bertambah. Jadi penduduk akan membina pertempatan. Jadi pertempatan itu makin lama makin besar dan dia akan jadi bandar. Okey. Jadi perkara yang anda kena tahu yang seterusnya adalah ini. Okey, adalah ini. Okey, saya guna warna lain. Okey, itu dua bandar utama tamadun Indus. Okey, ini sering kali ditanya dalam exam. Okey. Satu, Mohenjo-daro. Dua, Harappa. Sebenarnya ada jawapan lain. Kamu ada Lothal dan Sukadon Dome yang merupakan pelabuhan. Tapi jawapan yang dihendaki adalah ini. Mohenjo-daro dengan Harappa. Okey, Mohenjo-daro dengan Harappa. Okey, jadi anda kena tahu dua bandar ini. Mohenjo-daro, Harappa. Okey. Jadi anda tengok peta sekejap. Okey, ini adalah peta tamadun Indus. Okey, kawasan yang berlorik ini. Okey, jadi Mohenjo-daro terletak di sini. Ingat Mohenjo-daro terletak di sini, Harappa terletak di sini. Okey, Mohenjo terletak di sini, Harappa terletak di sini. Okey, mana tahu nanti keluar soalan X dengan Y. Okey, contohnya ini X. Ini Y. Okey, apa itu X? Jawapan dia Mohenjo-daro. Apa itu Y? Harappa. Okey. Okey.
Lagi satu anda kena tahu, okey, Tamadun Indus bagaimana dia jatuh, bagaimana dia merosot. Okey, Tamadun Indus dia merosot kerana apa? Kerana serangan orang Aryan. Okey, serangan orang Aryan. Dan bencana alam seperti banjir, kemarau dan gempa bumi. Ini adalah faktor mengapa Tamadun Indus jatuh. Okey, yang ini merupakan faktor mengapa Tamadun Indus berkembang. Okey, ini jatuh, ini berkembang. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok bandar terancang. Tadi saya sudah kata bandar terancang dalam Tamadun Indus adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Okey. Jadi mengapa kita kata bandar itu bandar terancang? Mengapa kita kata Mohenjo-daro dan Harappa ini bandar terancang? Apa ciri-ciri bandar terancang? Jadi sekarang kita tengok. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Okey. Ada dua bahagian. Okey, ada dua bahagian. Dan dikelilingi oleh tembok. Ini isi yang pertama. Okey, yang kedua. Bahagian utama. Okey. Sekejap. Okey, bahagian utama adalah pusat pentadbiran dan pusat pentadbiran keagamaan, dan bahagian kedua adalah kawasan perumahan. Okey. Jadi bandar terancang ini dia terbagi kepada dua bahagian. Okey, dua bahagian iaitu itu bahagian pertama pusat pentadbiran dan keagamaan, bahagian kedua adalah kawasan perumahan. Okey. Okey, jadi ketiga, apa ciri bandar-bandar terancang? Okey. Nombor tiga. Okey, nombor tiga adalah ini. Okey, dirancang dengan rapi dan susun aturnya sistematik. Okey, pendek kata, bandar terancang ini dirancang dengan sistematik, tersusun. Okey. Ini nombor tiga. Okey, nombor empat. Okey. Apa ciri bandar terancang ini? Bagaimana bandar terancang ini terbentuk? Okey, jawapan dia kemajuan ilmu geometri. Okey, dan pembinaan. Pembinaan ini maksudnya seni bina. Okey. Jadi bandar-bandar ini dapat dibentuk kerana kemajuan ilmu geometri ataupun matematik serta seni bina. Okey, yang kelima. Okey, ciri bandar terancang yang kelima. Okey, ciri bandar terancang yang kelima ialah, okey, kita tengok, disusun berasaskan blok berbentuk segi empat. Okey, blok bentuk segi empat. Dan yang keenam, okey, setiap blok dipisahkan oleh satu jalan raya yang lurus. Okey, yang lurus. Okey, dan yang ketujuh, ciri yang ketujuh, okey, lurus dan bersambung lah. Okey, bersambungan. Okey, yang ketujuh, mempunyai sistem kumbahan. Okey, mempunyai sistem kumbahan. Okey, sistem kumbahan yang terancang. Okey, dan ciri yang ke-8 adalah ini. Okey, ciri yang ke-8 bandar terancang adalah ini. Okey, bandar-bandar terancang ini dia dihubungkan dengan sungai. Sungai ini adalah jalan perhubungan. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri. Okey, ciri-ciri
bandar terancang. Ini adalah ciri-ciri, okey, ciri-ciri bandar terancang. Okey, ciri-ciri bandar terancang. Okey, jadi kita ulang balik. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, kita flash balik. Okey, yang pertama, ciri dia satu, okey, ada dua bahagian. Okey, dua bahagian, iaitu yang pertama adalah pentadbiran agama, pusat agama, dan yang kedua adalah kawasan, okey, yang kedua adalah kawasan perumahan. Okay. Mungkin saya kena kecilkan saiz dia. Sekejap, saya kecilkan saiz dia. Okey, sebut 12. Okey, nampak. Okey, jadi yang kedua, apa yang anda kena tahu adalah apa ciri-ciri dia. Okey, susunan bandar tersebut adalah teratur. Susunan adalah teratur. Teratur ataupun sistematik. Okey, yang ketiga. Okey, kemajuan dibina kerana kemajuan geometri, ilmu geometri dan seni bina. Pembinaan. Yang keempat adalah ini. Disusun berdasarkan blok segi 4. Dan ada apa? Dan lepas tu dipisahkan dengan jalan raya. Dipisahkan. Dipisahkan. Ada kesilapan hijau. Yang dipisahkan. Dan lagi satu, nombor 6 adalah ada sistem kumbahan. Ada sistem kumbahan. Dan yang ketujuh adalah sungai sebagai jalan penghubungan. Jadi sekiranya keluar tajuk ini, ciri-ciri bandar terancang. Ciri-ciri bandar terancang. Contohnya ini. Senaraikan dua contoh bandar terancang, dua markah. Jadi anda kata dua contoh bandar terancang ialah Mohenjo-daro dengan Harappa. B, dua ciri bandar terancang. Ada dua bahagian. Itu bahagian pentadbiran dan perumahan. Lepas tu anda kata bloknya disusun, blok disusun dengan blok yang bentuk segi 4, mempunyai jalan raya yang lurus, mempunyai sistem kumbahan. Tapi di sini diminta dua markah saja. Dua markah saja. Ini SPM 2011. SPM 2013 dia tanya benda yang sama, dia minta anda namakan apa tu X, apa tu Y. Ini adalah Mohenjo-daro, ini adalah Harappa. Bandar X ialah Mohenjo-daro dan Y adalah Harappa. Dua keistimewaan bandar-bandar tersebut dia merujuk kepada ciri-ciri. Jadi ini sama dengan yang atas ini. Sama. Sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Boleh? Soalan yang seterusnya, anda tengok mengapakah masyarakat Indus tak mampu membina bandar terancang? Mengapakah masyarakat tamadun Indus mampu membina bandar terancang? Ini SPM 2011. SPM 2013, berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang? Jadi mengapa masyarakat Indus dapat bina bandar terancang ini? Apa
apa sebab dia? Mengapa mereka dapat bina bandar terancang? Okey, kita tengok apa sebab dia. Okey. Okey, saya pergi ke bawah sekejap. Okey. Mengapa mereka dapat bina bandar terancang? Apa sebab dia? Okey, saya tulis di sini. Okey, faktor. Okey, pembinaan bandar terancang. Mengapa masyarakat Indus dapat membina bandar terancang? Okey, ada banyak sebab. Okey, satu. Okey, satu adalah ini. Okey, anda boleh kata kalau anda nak tulis ini boleh. Okey, kebolehan masyarakat lembah Indus mengeksploitasi kelebihan yang mereka memiliki untuk memudahkan kehidupan mereka. Okey, untuk memudahkan kehidupan mereka. Okey, jadi apa kebolehan masyarakat lembah Indus? Mereka dapat membina bertepatan. Mereka dapat bina bertepatan. Dan pertepatan ini menjadi bandar terancang. Okey, jadi ini kelebihan masyarakat lembah Indus. Mereka dapat membina bandar. Okey, mereka dapat membina bandar. Membina pertempatan. Yang selepas itu menjadi bandar. Okey. Ya, apa soalan? Ya, okey. Sui Chu Xiang dia kata, okey. Sui Chu Xiang dia kata, apa faktor dia? Menguasai ilmu geometri, betul. Kebijaksanaan pemimpin, betul. Sifat terbuka masyarakat Indus, betul. Pertukaran teknologi, betul. Pembakaran batu bata, betul. Pertembungan dengan tamadun lain, betul. Okey, semua jawapan ni boleh diterima. Anda boleh tengok ruangan chat. Anda boleh tengok ruangan chat. Ini adalah jawapan Sui Chung Xiang. Okey, betul semua. Okey, jadi ini satu. Okey, dua. Okey, kita tengok sini balik. Okey, nombor dua. Okey, mengapakah mereka dapat membina bandar terancang? Okey, okey, nombor dua adalah ini. Apa tak boleh tulis? Okey, nombor dua adalah ini. Okey, perancangan bandarnya. Okey, perancangan bandarnya yang apa? Yang sistematik. Okey, perancangan bandarnya yang sistematik. Okey, susun atau bandarnya yang sistematik ataupun teratur ataupun terancang. Okey, perancangan bandarnya yang sistematik. Okey, sebab yang ketiga, seperti Sui Chu Xiang kata, okey, ada ilmu geometri. Ilmu matematik, ilmu geometri dan lagi satulah ilmu kesenian. Mereka bukan saja dapat bina dengan bina bandar dengan sistematik. Bandar yang mereka bina ini ada seni dia. Okey, cantik. Okey, okey. Yang keempat. Okey, yang keempat adalah ini. Okey, ilmu geometri dengan ilmu pembinaan. Pembinaan ini maksudnya seni bina. Mereka tahu bina bandar. Okey, yang keempat adalah ini. Okey, yang keempat adalah ini. Okey, pertembungan tamadun. Okey, tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Okey, membolehkan perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat dan jalan raya yang lurus. Okey, ini yang keempat. Pertembungan tamadun Mesopotamia dengan Mesir. Okey, lagi satu adalah ini. Okey, sebab yang kelima, meningkatkan mutu binaan. Okey, meningkatkan mutu bahan binaan. Okey, mutu bahan binaan yang dimasukkan adalah batu bata. Okey, batu bata. Okey, yang dihasilkan dengan pembakaran yang tinggi. Okey, tadi Sui Chung Xiang pun bagi jawapan ini juga. Okey, dan lagi satu adalah ini.
mengapa mereka dapat membina bandar terancang? Okey, 6 adalah ini. Okey, sifat keterbukaan masyarakat Indus. Okey, apa maksud sifat keterbukaan? Maksudnya masyarakat Indus ini mereka mengadakan hubungan dengan luar. Okey, mereka berhubung dengan luar, masyarakat luar. Contohnya dengan siapa? Tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir Purba. Jadi disebabkan mereka berhubung dengan tamadun luar, okey, mereka membuat hubungan dengan tamadun luar, dengan tamadun Mesopotamia dengan Mesir, sebab mereka buat hubungan, disebabkan mereka buat hubungan dengan luar, jadi mereka boleh bertukar teknologi. Okey, contohnya batu bata. Masyarakat Indus mereka belajar membuat batu bata daripada Mesir Purba dan Mesopotamia. Okey, ini yang ke-6. Okey. Lagi satu, mengapa masyarakat Indus berjaya membina bandar? Okey. Lagi satu adalah ini. Okey, keamanan. Okey, keamanan. Kedamaian. Okey, kedamaian dan keamanan. Okey. Masyarakat Indus ini mereka sangat mementingkan keamanan, kedamaian, dan ini menjadi tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Okey, bandar yang mereka bina ini, okey, masyarakatnya sangat aman. Okey, sangat aman. Jadi oleh itu mereka berupaya mengekalkan bandar mereka. Okey, ini nombor 7. Mereka sangat aman. Okey, jadi masyarakat Indus ini mereka bukan saja bersikap terbuka, mereka ni bersikap terbuka, mereka ni bijak, tahu ilmu geometri dengan matematik, mereka ini cintakan keamanan, mereka ini juga mementingkan kebersihan. Okey, kebersihan. Okey, mereka juga mementingkan kebersihan. Jadi kita boleh lihat dalam bandar mereka ada sistem kumbahan. Okey, ada bilik mandi, ada tandas. Okey. Jadi ini menunjukkan masyarakat Indus ini sangat mementingkan kebersihan. Okey, kebersihan. Lagi satu untuk makluman anda, okey, kalau anda tengok muka surat 25 buku teks, kamu ada buruh. Okey, apa kerja buruh? Buruh ini kerja dia adalah menjaga kebersihan bandar. Okey, dan mereka juga membina tembok di benteng dan membina terusan. Jadi buruh ini memainkan peranan yang penting dalam pembinaan bandar. Okey, mereka menjaga kebersihan bandar. Oleh itu bandar terancang di Indus ini, okey, sangat maju, sangat dipelihara dengan baik. Okey. Jadi ini adalah faktor mengapa masyarakat Indus dapat membina dan mengekalkan bandar terancang. Okey. Anda boleh tengok jawapan Sui Chun Siang dalam chat box. Jawapan ini cukup bagus. Okey. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan. Okey, berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang? Okey, mengapakah masyarakat Indus dapat membina bandar terancang? Jadi anda tulis berdasarkan kajian saya, anda tukar ke saya. Ini, okey, anda mula dengan ini. Masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang, okey, kerana apa? Kerana mereka menguasai ilmu anda lihat jawapan Sui Chun Siang, kerana mereka berjaya menguasai ilmu geometri dan seni bina. Okey. Selain itu, okey, masyarakat Indus, okey, masyarakat Indus mempunyai pemimpin yang bijak, okey, ataupun terdapat kerjasama di antara pemimpin dengan rakyat dalam membina bandar. Okey, setiap rakyat, setiap masyarakat, ahli dan masyarakat, mereka mempunyai peranan untuk menjaga bandar. Contohnya buruh, mereka menjaga kebersihan bandar. Okey, lagi. Seterusnya, masyarakat Indus dapat berjaya membina bandar terancang kerana
Mereka ini bersifat terbuka. Mereka ini mengadakan hubungan dengan masyarakat Mesir dan Mesopotamia dan berlaku pertukaran teknologi. Okey. Seperti penghasilan batu bata. Okey, masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang kerana mutu bahan binaan dia berkualiti. Contohnya batu bata. Okey, yang dibakar dengan suhu yang tinggi, menyebabkan bandar yang mereka bina ini tahan lama. Okey. Jadi anda boleh guna jawapan ini untuk menjawab soalan ini. Masyarakat Indus berjaya membina bandar terancang. Okey. Anda boleh guna jawapan Xu Chuxiang. Okey. Xu Chuxiang. Saya kurang pasti boleh copy jawapan dia kat chat box tak. Okay. Saya cuba copy jawapan dia kat chat box lah. Tengok saya boleh paste kat sini tak. Tak boleh. Ya, ini jawapan si Chung Siang lah. Okey. Ini jawapan si Chung Siang tadi. Okey, saya kena cari tempat untuk letak jawapan ini. Mungkin saya kecilkan font dia. Plus 10. Anda semua boleh nampak tak jawapan dia? Okey. Ini jawapan dia lah. Jawapan si Chung Siang. Okey. Menguasai ilmu geometri, kebijaksanaan pemimpin, sifat terbuka, pertukaran teknologi, pembakaran batu bata, pertemuan dengan tamadun lain. Okey. Jawapan ini boleh diterima. Cuma anda boleh hurai jawapan ini lah. Okey. Okey. Itu sahaja tentang tamadun Indus. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh respon dalam ruangan chat. Boleh anda faham ke? Boleh? Boleh ya? Okey, anda cuba jawab soalan ini tengok Okey. Okey, anda cuba jawab SPM 2018 tentang tamadun Indus Okey, tengok anda boleh jawab ke tak. Okey, apakah tinggalan bandar tersebut? Okey, apa jawapan dia? Agak-agak apa jawapan dia? Okey, Choi Ji-ying kata A, Tiang Yung Hui kata A, Tang Yuan Sing kata A. Ya, jawapan dia adalah A, tempat mandi awam. Okey, mereka ada tempat mandi awam. Okey, tempat mandi awam adalah seperti ini Okey, tempat mandi awam. Kita tak gambar di sini. Ya, okey. Ini tempat mandi awam. Inilah tempat mandi awam. Okey. Okey, bagus. Okey, nombor 2, apa jawapan dia? Tamadun okey, apa jawapan dia? Oh, C, lajunya. Choi Jing-ying kata C. Okey, Rino Wong pun kata C. Okey. Jawapan dia adalah C. Okey. Kemajuan perancangan bandar. Okey, ataupun lagi satu jawapan dia adalah ini. Mungkin anda boleh kata adalah ini. Okey. Menghasilkan mutu bahan binaan yang berkualiti seperti batu bata. Okey. Ini pun boleh juga. Okey, anda tengok SPM ulangan 2019, apa jawapan dia? Okey, beritahu saya. Okey. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey. Tolong respons apa jawapan dia. Okey, ramai yang pilih C. Laju. Okey, kemajuan unsur kemasukan unsur tamadun. Wow, okey, betul, jawapan dia adalah C. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, bagus. Okey, SPM 2015, apa jawapan dia?
Okey, apa jawapan dia? Okey, Rino Wong kata A, Choi Ji Ying kata A. Okey, A apa dia? 1 dengan 2. Amalan sikap terbuka betul. 2, pertembungan dengan tamadun dengan budaya lain betul. Okey, itu Mesopotamia dengan Mesir. Okey, bagus. Jawapan dia A. Okey, SPN 2015. Apa jawapan dia? Apa kesan perhubungan tersebut? Indus, Mesopotamia, Mesir Purba. Okey, Choi Ji Ying kata D. Okey, bandar terancang dibina. Okey, bagus. Okey, SPN 2014, apa jawapan dia? Mengapakah masyarakat tamadun Indus berjaya membina bandar terancang? Okey, D. Okey, bagus. Rino. Okey, pertembungan dengan tamadun luar. Okey, bagus. Okey, SPN 2010, apakah kesan pengamalan sifat terbuka masyarakat Indus? Okey, B. Okey, pertukaran teknologi. Okey, teknologi apa? Menghasilkan batu bata. Okey, menghasilkan bahan binaan. Okey, 2006, Mesopotamia, Indus, Mesir Purba. Okey, soalan ini adalah soalan ulangan. Okey, membina bandar terancang. Okey, bagus. Okey. Okey, SPN 2017, Mohenjo-daro dengan Harappa, apa jawapan dia? Okey, kita tengok keyword saja. Apa jawapan dia? C. Okey, pelajar lain, Rino Wong kata C. Okey, pelajar lain, apa jawapan dia? Okey, C juga. Sui Chung Siang kata C. Okey, bagus. Bidang geometri. Okey, selain geometri, seni bina. Okey. Okey, jadi anda tengok banyak soalan berulang. Banyak soalan berulang. Okey, tentang tamadun Indus. Okey, jadi dalam soalan berulang ini, poin yang anda kena tahu ialah apa? Okey, sifat keterbukaan masyarakat Indus. Okey, poin yang anda kena tahu adalah ini. Okey, poin yang anda kena tahu adalah ini. Sifat keterbukaan masyarakat Indus. Okey, mereka membuat perhubungan dengan Mesopotamia dengan Mesir Purba. Jadi apa kesan dia? Bertukar teknologi. Okey, bertukar teknologi. Okey, menghasilkan bidang seperti batu bata. Okey, dapat membina bandar terancang. Okey, jadi ini sangat penting. Bahagian ini sangat penting. Anda kena baca. Okey. Sangat penting. Okey, boleh? Okey, jadi itu saja tentang tamadun Indus. Okey, jadi sekarang kita tengok bab 2. Semalam kita dah bincang perdagangan dengan perdagangan dalam tamadun Indus. Okey, kita masuk bab 3 sekarang. Okey, bab 3. Okey, bab 2 seni bina pun kita sudah bincang. Kita masuk ke bab 3. Okey. Okey, bab 3 ini kita tengok kerajaan agraria. Okey, kerajaan agraria. Okey, sebab ramai yang spot kerajaan agraria. Okey, kita cuba tengok kerajaan agraria. Okey, kerajaan agraria. Jadi untuk soalan jadi untuk soalan kerajaan agraria ini apa yang anda kena tahu adalah satu, anda kena tahu tentang maksud kerajaan agraria. Ini muka surat berapa? Ini muka surat 75 buku teks kata 4 75 Jadi untuk kerajaan agraria apa yang anda kena tahu? Anda kena tahu tentang maksud dia. Satu, maksud. Dua, anda kena tahu tentang contoh kerajaan agraria. Okey, bagilah 2-3 contoh. Okey, dan lagi satu, anda kena tahu tentang kegiatan. Ini yang paling penting. Kegiatan kerajaan agraria. Apa kegiatan-kegiatan dia? Okey, agraria ni pertanian. Jadi apakah aktiviti pertanian dia? Okey, dan yang keempat, anda kena tahu kerajaan agraria ini mengapa dia berkembang maju. Okey, mengapa dia berkembang maju. Jadi 4 benda ini akan ditanya. Okey, jadi kita tengok yang pertama, maksud.
Okey, apakah maksud kerajaan agraria? Okey, kita tengok maksud kerajaan agraria. Okey, maksud okey. Jadi ini buku teks anda muka surat 75, apa maksud kerajaan agraria? Okey, anda tengok maksud kerajaan agraria adalah ini. Okey, kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi, okey, yang berasaskan pertanian. Okey, kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian. Okey, pertanian, peternakan dan pemungutan hasil hutan. Okey, keyword di sini adalah pertanian. Okey, pertanian. Okey, kerajaan agraria ini ialah kerajaan yang berasaskan aktiviti pertanian. Okey, kalau maritim dia lebih kepada kelautan, itu perdagangan. Okey, laut. Okey. Agraria ini pertanian. Okey. Contoh kerajaan agraria. Okey, sini ada banyak contoh. Anda ingatlah 2-3 contoh. Okey, contohnya kerajaan Taruma, kerajaan Sungai Merah, okey, Angkor, Salendra, okey. Saya recommend anda tolong ingat ini. Okey, anda tolong ingat ini ya, Angkor. Okey. Okey, boleh? Kalau anda tulis Funan pun boleh juga. Okey, okey, Angkor. Okey, saya recommend anda ingat Angkor. Ingat sekurang-kurangnya 3 kerajaan. Okey. Kita tengok ciri kerajaan agraria. Okey, apakah ciri kerajaan agraria? Okey, ciri. Untuk ciri kerajaan agraria, apa yang anda kena tahu adalah ini. Okey. Satu, anda kena nyatakan lokasi dia. Lokasi kerajaan agraria. Lepas tu anda kena nyatakan kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Lagi satu, anda kena nyatakan lokasi kegiatan ekonomi. Okey. Lepas itu anda kena nyatakan tentang ini ciri-ciri kerajaan agraria. Okey, anda kena tahu lagi satu, anda kena tahu tentang okey, kemahiran. Okey, kemahiran masyarakat agraria. Okey, apa kemahiran dia? Membina sistem pengairan. Okey, kita tengok yang pertama, lokasi. Okey, apa lokasi kerajaan agraria? Apa lokasi dia? Okey, di sini sudah dinyatakan. Okey, apa lokasi dia? Okey, lokasi dia adalah ini. Okey, lokasi dia adalah ini, lembah sungai. Okey, lembah sungai. Okey, kawasan pedalaman. Okey, kawasan berbukit dan lereng tanah gunung berapi. Okey, ataupun kawasan pertanian yang subur. Okey, okey, jadi ada banyak yang anda boleh tulis. Okey, anda boleh tulis okey, lokasi. Okey, saya cuba tulis lokasi di sini ya. Okey, apa lokasi dia? Okey, di lembah sungai. Okey, ataupun kawasan yang tanahnya subur. Okey, lagi kawasan pedalaman. Okey, pedalaman. Okey, lereng bukit. Okey, kawasan hutan. Okey, lereng bukit ataupun lereng tanah gunung berapi ataupun kawasan berbukit. Okey, kawasan berbukit. Okey, ataupun kawasan ini lereng gunung berapi, tanah gunung berapi. Okey, jadi ini adalah lokasi ya. Okey, kalau maritim dia di muara sungai. Muara sungai pulau itu adalah maritim. Okey, ini adalah agraria. Okey, yang kedua anda kena tahu tentang kegiatan ekonomi. Okey, apakah kegiatan ekonomi masyarakat agraria? Okey, jom kita lihat apa kegiatan ekonomi dia. Okey, kegiatan ekonomi dia adalah ini. Okey, satu, menanam padi.
Okey. Menanam tanaman padi. Menanam padi lah. Menanam padi. Padi huma, padi sawah. Okey. Padi huma adalah padi bukit. Okey. Jadi menanam padi ya, ada padi huma, padi sawah. Okey. Okey, yang kedua. Okey, mereka juga menanam tanaman sampingan. Okey. Ini satu, ini dua. Ini adalah kegiatan ekonomi dia. Mereka juga menanam tanaman sampingan seperti jagung, pisang, ataupun sayur-sayuran ataupun keledai. Anda berilah 2-3 contoh. Okey, 1-2 contoh pun okey. Tanaman sampingan, pisang paling senang, pisang. Okey. Selain itu, masyarakat agraria juga menghasilkan apa? Okey, mereka juga menghasilkan pelbagai jenis rempah. Okey, contohnya lada hitam. Okey, yang keempat, masyarakat agraria mereka mengumpul hasil hutan. Okey, seperti dama kayu ataupun buah-buahan. Okey. Okey, yang kelima, kegiatan ekonomi dia apa dia? Okey, mengutip sarang burung. Okey. Mengutip sarang burung, mengambil sarang burung untuk perdagangan. Yang keenam ialah apa? Menangkap ikan. Okey, menangkap ikan. Menangkap ikan di menangkap ikan di sawah. Okey, menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Menangkap ikan okey. Kalau maritim mereka menangkap ikan di laut. Okey. Lagi satu adalah ini, mendapatkan kulit kura-kura. Mendapatkan kulit kura-kura. Yang ke-8, menternak binatang seperti lembu, kerbau, kambing, ayam. Paling senang ayam lah. Okey. Okey, boleh? Jadi ini adalah kegiatan. Okey, kegiatan ekonomi. Okey. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria. Dia lebih kepada pertanian. Pertanian. Okey. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat agraria ialah menanam padi. Okey, padi sawah dan padi huma. Titik. Selain itu, masyarakat agraria juga menanam tanaman sampingan seperti pisang. Titik. Di samping itu, masyarakat agraria juga menghasilkan pelbagai rempah dan mengumpul hasil hutan serta buah-buahan. Okey. Selain itu, selain itu masyarakat agraria, masyarakat agraria, juga mengambil sarang burung dari gua untuk perdagangan. Dan yang keenam, di samping itu, masyarakat agraria juga menangkap ikan di sawah ataupun sungai. Seterusnya, masyarakat agraria juga mendapatkan kulit kura-kura. Di samping itu, masyarakat agraria juga menternak binatang seperti ayam. Jadi anda tulis macam itu saja. Boleh? Jadi ini adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dia. Dan yang terakhir adalah kemahiran. Kemahiran masyarakat agraria ialah apa? Kemahiran masyarakat agraria adalah membina terusan sistem pengairan ataupun barik. Kalau kerajaan Angkor, dia dipanggil sebagai barik. Sistem pengairannya adalah barik. Boleh? Jadi ini adalah ciri-ciri kerajaan agraria. Ini adalah ciri-ciri kerajaan agraria. Tadi yang atas ini maksud, ini ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia mesti ada 3 ini ya. Mesti ada lokasi, kemahiran dan kegiatan ekonomi. Yang ini adalah kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Next one. Faktor kemajuan. Faktor kemajuan masyarakat agraria. Ataupun faktor kemajuan kerajaan agraria ataupun kerajaan Angkor. Faktor perkembangan pertanian.
Okey, masyarakat agraria ataupun kerajaan agraria. Jadi apa faktor dia? Okey, jadi ini adalah faktor. Okey. Sini adalah faktor perkembangan. Okey. Faktor perkembangan. Okey, adalah ini. Okey, faktor perkembangan adalah di sini. Okey. Jadi apa faktor dia? Okey. Satu, pembinaan sistem pengairan yang baik. Okey. Contohnya membina terusan ataupun bare. Okey, bare. Okey. Kalau dalam kerajaan Angkor dia dipanggil sebagai bare. Okey. Bare. Kalau Angkor anda guna perkataan ini, bare. Mereka membina bare. Okay, saya guna warna merah. Okey. Warna merah. Okey, mereka membina bare. Mereka membina bare. Okey, yang kedua. Sebab yang kedua adalah ini. Okey. Peranan raja. Peranan pemimpin ataupun peranan raja. Nombor dua. Okey, raja sendiri terlibat dalam pembinaan sistem pengairan. Okey, ini nombor dua. Okey, contohnya Raja Indravarman I. Okey, dia adalah raja yang membina sistem pengairan ataupun bare. Okey, ini nombor dua. Ini contoh dia. Okey, nombor tiga. Okey, nombor tiga adalah ini. Okey, adalah ini. Kedudukan ini bagi Angkor. Kedudukan berhampiran dengan Tasik Tong Lesap. Okey, ataupun peranan Tasik Tong Lesap ataupun kepentingan Tasik Tong Lesap. Okey, jadi apa kepentingan Tasik Tong Lesap? Okey, apa kepentingan dia? Okey, Tasik Tong Lesap ini adalah sumber air minuman. Okey, dua. Okey, limpahan air Sungai Mekong. Okey. Okey, menyebabkan tanah di sekitar Tasik Tong Lesap ini menjadi subur. Okey, subur. Okey, lagi satu adalah Tasik Tong Lesap dia ada sumber protein. Ia membekalkan sumber protein seperti ikan. Okey. Yang kelima, air daripada Tasik Tong Lesap dapat dialirkan ke kawasan petanaman padi dengan menggunakan terusan ataupun bare. Okey. Jadi sumber air ini dapat menampung keperluan penanaman padi. Okey. Dan bagi menyediakan bekalan beras ataupun makanan kepada penduduk kerajaan agraria ataupun Angkor. Okey, ini kepentingan Tasik Tong Lesap. Okey. Jadi faktor perkembangan pertanian masyarakat agraria adalah dia berhampiran dengan Tasik Tong Lesap bagi kerajaan Angkor. Okey, yang keempat adalah ini. Okey. Keadaan iklim yang sesuai. Okey. Keadaan iklim yang sesuai. Okey. Iklim panas dan lembap. Okey. Panas dan lembap. Okey. Boleh? Jadi saya tulis di sini ya. Apakah faktor perkembangan kerajaan agraria ataupun Angkor? Okey, yang pertama, membina sistem pengairan ataupun terusan ataupun bare. Jadi dengan adanya sistem pengairan ini, hasil
pertanian meningkat. Hasil pertanian meningkat. 2 adalah ini, peranan pemerintah. Contohnya Raja Indrawarman. 3 adalah ini. 3 adalah ini. Kepentingan aksi penglesak. Membekalkan sumber air, membekalkan sumber protein, limpahan air Sungai Mekong menyebabkan tanah di sekitar Tong Lesap ini menjadi subur. Selain itu, Tasik Tong Lesap ini adalah jalan penghubung. Dan lagi satu faktor adalah ini, iklim yang sesuai, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Jadi ini adalah faktor-faktor perkembangan kerajaan agraria. Boleh? Boleh? Jadi anda boleh ambil kamera untuk ambil gambar. Setakat ini anda boleh ikut tak? Boleh faham? Kita dah habiskan 2 tajuk, Tamadun Indus dengan kerajaan agraria. Kerajaan agraria. Jadi ingat, kalau kerajaan agraria apa yang mereka tanya biasanya? 1, maksud kerajaan agraria. Itu kerajaan berasaskan pertanian, peternakan. Dan memungut hasil hutan. 2, dia akan tanya tentang contoh kerajaan agraria. Anda bagi contoh lah. Contohnya kerajaan Angkor, kerajaan Funan, kerajaan Sungai Merah. Lagi satu, ciri-ciri kerajaan, ciri-ciri masyarakat agraria. Apa ciri-ciri dia? Lokasi terletak di mana? Kawasan pedalaman, kawasan berbukit, kawasan tanah subur, di kawasan hulu sungai. Lagi satu ciri adalah kegiatan ekonomi dia, itu pertanian. Menanam padi, menanam tanaman sampingan seperti sayur-sayuran, menanam rempah, menanam rempah, mendapatkan hasil hutan, mengambil sarang burung untuk perdagangan, menternak binatang seperti ayam, menangkap ikan di sungai, dan kemahiran dia adalah membina terusan, itu barit. Faktor perkembangan kerajaan agraria, membina sistem pengairan, itu barit, supaya hasil pertanian meningkat. 2, peranan pemerintah yang mengurus pembinaan, anda kata peranan pemerintah adalah mengurus pembinaan sistem pengairan. Lepas tu kepentingan Tasik Tong Lesap, membekalkan sumber air, sumber makanan. Kawasan di Tasik Tong Lesap ini ialah kawasan yang tanahnya subur, sesuai untuk pertanian. Yang keempat adalah iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi ini adalah jawapan bagi faktor perkembangan kerajaan agraria ataupun Angkor. Angkor. Jadi sekiranya tak ada masalah, kita masuk ke tajuk yang seterusnya. Tajuk yang seterusnya adalah pengaruh Hindu dan Buddha. Pengaruh Hindu dan Buddha.
Okey, dari segi seni bina. Okey, seni bina. Sebab dalam percubaan itu banyak yang spot tajuk seni bina. Okey, ini adalah seni bina. Okey, seni bina. Okey, seni bina. Okay. Dia macam hari tu yang kita bincang tentang bab 2, Colosseum, Aqueduct, Tembok Besar Cina, Parthenon, masih ingat tak? Jadi bab 3 ini seni bina dia adalah candi, adalah candi, monumen, candi, ataupun monumen. Jadi apa yang anda kena tahu adalah ini, apa masuk monumen? Apa masuk monumen? 2, anda kena beri, lepas tu yang kedua, anda kena nyatakan apa fungsi candi. Apakah fungsi candi? Jadi dua benda ini anda kena tahu. Yang pertama, kita tengok yang pertama. Apa masuk monumen? Monumen ini adalah binaan ataupun bangunan yang dibuat daripada batu. Monumen ini adalah binaan ataupun bangunan yang dibuat daripada batu. Ini poin nombor 1. Binaan ataupun bangunan yang diperbuat daripada batu. Poin nombor 1. Poin nombor 2, monumen ini dibina untuk apa? Memperingati orang ternama atau peristiwa penting. Monumen ini dibina untuk mengingati orang ternama. Orang ternama ini seperti raja. Raja dan peristiwa penting. Contohnya peristiwa seperti menang peperangan. Yang ketiga adalah ini. Monumen ini boleh berupa bentuk. Boleh berupa bentuk seperti candi. Candi ini kuil, wat, stupa. Candi ini adalah kuil, wat dan stupa. Stupa, lepas tu arca dan patung. Jadi ini semua adalah monumen. Patung pun monumen tau. Jadi ini adalah maksud monumen. Maksud monumen. Ini di muka surat berapa? 88. Ini adalah maksud monumen. Jadi sekarang kita tengok apa fungsi candi Apa fungsi candi Untuk untuk pengetahuan pelajar, candi adalah sebahagian daripada monumen. Monumen ini bangunan. Jadi candi ini adalah bangunan tersebut. Adalah contoh monumen. Monumen ini dia boleh berbentuk patung, arca ataupun candi. Kita tengok yang apa fungsi candi. Apa fungsi candi? Apa fungsi candi satu. Apa fungsi candi? Satu, dia adalah monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha. Ini adalah nombor 1. Ini adalah nombor 1. Nombor 1, ia merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha. Nombor 2. Monumen ini berperanan sebagai rumah ibadat. Berperanan sebagai rumah ibadat. Rumah ibadat. Nombor 2. Nombor 3. Monumen ini berfungsi sebagai nombor 3. Nombor 3. Monumen ini berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai tempat menyimpan abu jenazah raja. Dia adalah tempat menyimpan abu jenazah raja ataupun abu raja lah. Dan keluarganya. Yang keempat, apa fungsi monumen yang keempat?
Okey, fungsi monumen yang keempat adalah ini. Tempat menyimpan patung dewa. Okey, tempat menyimpan patung dewa. Okey, bagi kerajaan. Okey, dan yang kelima, okey, apa kepentingan monumen? Okey, apa kepentingan monumen? Okey, ini yang nombor 5. Okay, kepentingan monumen adalah lambang kagungan seseorang pemerintah. Okey, berdasarkan kehebatan seni binanya. Okey, contohnya Angkor Wat. Okey, dia menggambarkan kehebatan kerajaan Angkor. Okey. Okey, jadi ini adalah fungsi candi. Okey, ini adalah fungsi candi. Okey, saya tulis di atas Okey, apa tu fungsi candi? Yang satu, dia adalah monumen. Okey, monumen keagamaan. Okey, dia adalah monumen keagamaan. Okey, Hindu dengan Buddha. Kedua, okey, monumen ini adalah tempat apa? Adalah rumah ibadat. Okay, 3, monumen ini adalah tempat simpan abu jenazah raja dan keluarganya. Yang keempat adalah monumen ini adalah apa? Dia adalah tempat simpan patung dewa. Okay. Dan yang kelima, monumen ini adalah apa? Lambang agungan kerajaan. Okey, jadi ini adalah fungsi monumen. Okey, saya kecilkan sikit. Okey, ini adalah fungsi monumen. Okey. Maksud saya letak sini. Okey, boleh ya? Jadi ini adalah fungsi candi. Okey, boleh? Jadi contoh-contoh candi ya. Kalau seorang tanya anda tentang contoh-contoh candi ya, okey. Contoh-contoh candi, okey, anda bagi 2 ke 3 candi. Okey, satu candi Borobudur. Okey. Lagi satu Angkor Wat. Okey, Angkor Wat. Lagi satu mungkin anda boleh bagi okey, candi di Lembah Bujang. Okey. Jadi saya recommend anda ingat 3 ini. Okey, candi Borobudur, Angkor Wat dan Lembah Bujang. Ini Candi Prambanan, okay, Jawa Tengah. Okay. Ini Angkor Wat. Okay. Dia rupa bentuk adalah ini. Okay. Ini Candi Dieng. Okay. Ini adalah Candi Borobudur. Okay. Kalau yang okay, ini adalah Candi Lembah Bujang. Okay. Okay, boleh? Ini saja tentang candi ya. Okey, kalau dia keluar soalan tentang seni bina, mungkin dia ada tajuk ini. Okey, mungkin dia akan tanya tentang cara anda memelihara. Cara anda memelihara seni bina. Okey, cara anda memelihara seni bina. Jadi apa jawapan anda? Bagaimanakah anda memelihara seni bina? Okey, boleh anda jawab dalam chat box tak? Okey. Macam mana anda memelihara seni bina? Bagaimana anda memelihara seni bina? Boleh bagi saya jawapan? Bagaimana anda memelihara seni bina? Seni bina ini termasuk yang seni bina
seperti tembok besar China, Colosseum. Kalau negara kita A Formosa. Okey, A Formosa dengan candi. Okey. Siu Chu Siang kata, ini saya tak tahu. Panggil Cho Ji jawab. Dalam SPM anda sendiri kena jawab. Tak boleh panggil-panggil. Okey. Bagaimana anda? Okey. Bagaimana anda memelihara seni bina? Okey, tolong bagi jawapan. Melindungi bangunan yang dibina oleh orang bertamadun, Tang Wen Sing. Okey. Bagaimana anda melindungi bangunan tersebut? Okey, bagaimanakah anda memelihara seni bina? Contohnya, saya bagi anda satu rumah. Macam mana anda jaga rumah itu? Okey, tidak merosakkan. Okey. Okey, ini jawapan anda. Tidak merosak. Tidak merosakkan. Okey, tidak merosakkan seni bina tersebut. Okey, tidak merosakkan seni bina tersebut. Okey, tidak menconteng. Okey, dinding-dinding seni bina. Okey, ya, 2. Okey, Hong Zheng Yang kata menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan. Okey, ada kesalahan ejaan. Okey, menjaga kebersihan. Okey, bangunan lama. Okey, menjaga kebersihan. Okey, Sui Chung Siang kata menjaga keselamatan. Okey, menjaga keselamatan. Okey, menjaga keselamatan. Okey, tidak membenarkan penceroboh atau orang yang tidak bertanggungjawab masuk untuk merosakkan seni bina tersebut. Okey, menjaga kecantikan ini kita boleh letak sebagai kebersihan. Okey, menjaga kecantikan ataupun keindahan. Okey, keindahan seni bina. Okey, kecantikan ataupun keindahan seni bina. Okey, tidak mengotorkanlah. Okey, tidak mengotorkan tempat seni bina. Okey, tidak mengotorkan. Tidak mengotorkan. Okey, kawasan seni bina. Tidak buang sampah merata-rata. Okey, apa lagi? Menjadikan dia sebagai warisan betul. Boleh. Menjadikan dia sebagai warisan negara ataupun khazanah negara. Okey, menjadikan ataupun lagi satu perkataan mewatakkan. Okey, tidak mengotorkan betul. Okey. Okey, jadi anda ataupun anda juga boleh ini. Okey, kalau anda seorang pemimpin, anda boleh buat apa? Anda boleh membuat peraturan ataupun undang ataupun peraturan. Okey. Tentang apa? Tentang apa? Tentang kepentingan menjaga seni bina, menjaga bangunan lama. Okey. Contohnya siapa yang merosakkan seni bina ini, bangunan lama ini akan dihukum. Okey, akan didenda. Okey. Jadi 5 poin cukup. Okey, warisan maksudnya khazanah. Okey, warisan ataupun khazanah negara. Maksudnya dia adalah macam budaya negara. Okey, dia adalah macam budaya negara. Okey, budaya negara. Okey, harta benda negara. Faham tak? Okey, mengamalkan. Okey, Tang Wen Sing kata mengamalkan kepentingan seni bina kepada kanak-kanak. Okey, boleh juga anda boleh kata ini. Okey, menanam. Okey, sikap apa? Menjaga ataupun sikap apa? Ataupun memberi kesedaran. Okey, memberi kesedaran. Okey, penjagaan. Okey, bangunan lama, bangunan bersejarah. Okey, bangunan lama. Okey, kepada masyarakat termasuk kanak-kanak. Okey, macam mana anda beri kesedaran? Anda boleh buat pameran.
okey, pameran tentang seni bina. Ya, mengadakan pameran tentang seni bina. Contohnya anda buat satu replika tentang seni bina. Okey. Anda boleh buat pameran gambar, okey, gambar tentang seni bina. Okey, boleh? Okey, ini nombor 6 Okey, okey, itu saja. Rasa cukup Okey, anda boleh tengok balik nanti rakaman Ini adalah point dia. Anda boleh tengok balik rakaman dia. Okey. Cuba anda ambil handphone tangkap gambar. Okey, boleh tak? Boleh Okey. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya adalah bab yang ke-5. Okey. Bab yang ke-5. Okey. Bab yang ke-5 ini bab yang ke-5 ini saya nak sentuh tentang tajuk ini. Okey, perang dalam Islam. Okey. Perang dalam Islam. Okey, lama. Sebelum itu, kita tengok tajuk ya. Aduh. Tekan dia tak naik atas Okey, sekejap. Okey, anda tengok ini tengok tajuk ini. Okey, penyebaran Islam Okey, kita tengok dua tajuk Okey, penyebaran Islam. Okey. Penyebaran Islam. Okey, penyebaran Islam ini dia tak sama dengan bab 4 Anda kena bezakan Ini adalah penyebaran Islam okey, di Madinah. Okey, di Madinah. Okey, yang bab 4 ini penyebaran Islam di Mekah. Okey, jadi Madinah ini dia pun ada penyebaran Islam. Cuma yang kat Madinah ini mereka nak sebar, Nabi Muhammad dia nak sebarkan Islam keluar. Okey, keluar. Okey. Sebab sekarang Nabi Muhammad dia sudah tubuhkan kerajaan Islam, baginda sudah tubuhkan kerajaan Islam di Madinah. Dan sekarang baginda ingin menyebarkan agama Islam keluar. Okey. Okey, jadi kita nak tahu apakah cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam keluar kota Madinah. Okey, kita tengok apa cara yang baginda gunakan apa cara Nabi Muhammad gunakan Okey, 1. Okey, menghantar perutusan. Menghantar perutusan ke mana? Ke Rom Timur, ke Parsi, Mesir, Habsyah. Dia menghantar perutusan. Okey, menghantar perutusan. Okey. Okey. 2. Nabi Muhammad dia tidak memaksa. Okey, dia tidak memaksa penduduk luar bukan Islam memeluk Islam. Okey, Nabi Muhammad dia tidak paksa. Okey, nombor 3, menggunakan cara diplomasi. Okey, menggunakan cara diplomasi. Okey, 4, menunjukkan nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik. Okey. Okey, lagi satu adalah wakar. Wakar ini adalah putusan Okey. Okey, lagi satu adalah ini baginda ingin mewujudkan persefahaman dengan wilayah tersebut. Okey, ini nombor 5. Jadi apakah cara yang Nabi Muhammad gunakan? Okey, saya tulis di sini. Dalam penyebaran Islam. Okey, 1, hantar perutusan. Okey, dan wakar. Wakar ini adalah satu surat. Okey, surat menyeru supaya menerima Islam. Okey, putusan
hantar utusan. Okey, 2. Okey, tidak paksa. Tidak paksa. Okey, yang bukan Islam ni terima agama Islam. Tidak paksa terima agama Islam. 3. Okey, menggunakan diplomasi. 4. Menunjukkan nilai-nilai baik dalam Islam. Okey. 5. Okey. Mewujudkan persefahaman. Persefahaman dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai understanding. Okey. Jadi ini adalah cara Islam disebarkan. Okey. Okey, boleh. Okey, boleh faham tak sekarang ini? Boleh ya? Okey, bagus. Okey, anda boleh ambil gambar. Okey. Sebab saya nak bagi satu tajuk lagi ya. Itu perang dalam Islam. Okey, konsep perang dalam Islam. Okey, konsep perang dalam Islam. Okey, konsep perang dalam Islam. Okey. Saya tulis di sini ya. Okey, konsep perang dalam Islam. Okey, jadi sekarang kita tengok tajuk ini ya. Okey, apa tujuan perang? Okey, apa tujuan perang? Oh, silap. Okey, apa tujuan perang? Apa tujuan dia? Okey. Satu adalah ini. Mempertahankan maruah diri, agama dan negara. Satu. Okey, mempertahankan maruah diri, okey, agama dan negara. Okey, dua. Okey, dua. Okey, perang ini hanya boleh dilakukan dengan keiznan Allah. Okey, setelah turunnya wahyu daripada Allah. Okey, dua. Okey, dua, mengapa berperang, apa prinsip perang dia, apa prinsip dia. Okey, keyword di sini adalah prinsip. Okey, prinsip. Okey, apa prinsip perang? Okey, ataupun apakah tujuan perang, prinsip perang? Okey, apabila diserang musuh. Apabila diserang musuh. Ataupun saya tukar soalan ini. Saya tak nak guna ini. Okey, mungkin ini tak berapa sesuai sangat. Okey, sekejap. Saya tukar perkataan ini. Terus saya tukar ini ya. Okey, keadaan yang keadaan yang mengizinkan perang. Okey, keadaan yang mengizinkan perang. Mungkin saya tukar ini, keadaan yang mengizinkan perang. Okey, satu, untuk mempertahankan maruah di agama dan negara. Okey, dua, dengan keizinan Allah. Tiga, okey, ataupun keadaan ataupun prinsip perang. Okey, tiga, diserang musuh. Okey, tiga ini apabila diserang musuh. Okey, yang keempat, okey, kita tengok apa lagi keempat. Okey, untuk mencari keamanan. Ini nombor 4. Okey, yang kelima. Okey,
menjaga rumah ibadat. Okey, menjaga rumah ibadat. Okey. Lagi satu adalah ini, 6, untuk menentang kejaliman. Okey, untuk menentang kejaliman. Okey, 7, untuk mempertahankan diri. Okey, untuk mempertahankan diri. Okey, mempertahankan diri. Okey, lagi satu adalah okey. Jadi ini adalah keadaan yang mengizinkan perang. Okey. Okey, untuk mempertahankan diri. Okey, agama negara. Okey, apabila diserang musuh, untuk mencari keamanan, untuk menjaga tempat ibadat. Okey, untuk menentang kejaliman dan mempertahankan diri. Okey. Okey, inilah keadaan yang yang mengizinkan perang. Okey. Okey, sekarang kita tengok satu soalan lagi ya. Okey, kita tengok satu soalan lagi, itu prinsip. Okey, prinsip. Okey, prinsip. Okey, prinsip ataupun etika perang. Okey, prinsip ataupun prinsip etika garis panduan. Isu besar sikit. Okey, prinsip etika garis panduan. Okey, perang. Apakah prinsip etika garis panduan perang? Okey, 1, dengan keizinan Allah. Dengan izin Allah. Dengan keizinan Allah. Dan dengan izin Allah. Okey, 2. 2 adalah ini. Okey, hanya berperang. Kedua ini adalah keadaan yang membolehkan perang. Okey, keadaan yang kita bincang tadi ya. Keadaan yang mengizinkan perang. Okey, contohnya tadi itulah. Okey, mencari keamanan, diserang musuh, menjaga rumah ibadat, menentang kejaliman, keadaan yang mengizinkan perang. Okey, menentang kejaliman, mencari keamanan. Okey, yang ketiga, apa prinsip garis panduan perang? Okey, sekiranya Islam ini menganjurkan perdamaian. Okey, menganjurkan pendamaian. Sekiranya musuh ingin perdamaian, orang Islam harus pilih pendamaian. Okey, 4. Okey, 4. Okey, perang ini mesti menunjukkan nilai-nilai yang baik. Okey, dalam perang ini ya, kita kena tunjukkan nilai-nilai yang baik. Okey, kena mengamalkan nilai-nilai yang baik. Okey, sini dia kata. Okey, sini dia ada kata. Okey, mengamalkan akhlak ataupun nilai-nilai yang mulia. Okey, bertolak ansur serta menunjukkan teladan. Sekejap. Okey, menunjukkan hak yang baik. Okey, ataupun nilai yang baik. Okey, lagi satu prinsip ataupun garis panduan perang adalah dilarang buat apa? Dilarang buat apa? Dilarang apa? Okey, kita tengok apa yang dilarang. Dilarang apa? Okey, satu adalah ini. Dilarang ini. Dilarang membunuh. Saya guna garisan ini ya. Dilarang. Dilarang. Tidak dibenarkan membunuh. Dilarang membunuh siapa? Orang yang lemah. Orang yang lemah ini adalah orang yang tua, wanita serta orang yang sakit ataupun orang yang menyerah diri. Jadi lemah ini adalah orang tua, wanita, sakit dan menyerah
diri. Okey, lagi satu lah, tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan. Tidak boleh bunuh. Tidak boleh bunuh binatang ternakan. Okey, dan tidak boleh memusnahkan tanaman. Okey, tidak boleh memusnahkan tanaman dan dilarang merobohkan tempat ibadat. Okey, dilarang merobohkan tempat ibadat. Okey, jadi ini adalah dilarang. Okey, adalah larangan-larangan. Okey, faham? Okey, jadi ini adalah prinsip dan etika garis panduan perang. Okey, boleh? Okey, tidak boleh bunuh golongan lemah. Okay, lemah inilah wanita, orang tua, kanak-kanak dan orang yang saudara diri. Okay, tidak boleh rosakkan. Okay, tidak boleh rosakkan apa? Tanaman. Okay. Ternakan. Rumah ibadat. Okey, boleh. Jadi ini adalah jawapan kepada prinsip etika ataupun garis panduan perang. Okey, dalam Islam. Okey, saya rasa itu saja perkongsian malam ini. Okey, saya berhenti di sini. Okey. Ya si Chu Xiang kata, okey. Dilarang membunuh binatang ternakan, dilarang memusnahkan tanaman, dilarang membunuh orang lemah, dilarang memusnahkan tanaman ibadat. Okey, betul. Okey, lepas tu pelajar ini dia tulis, okey, apakah keadaan yang mengizinkan perang? Okey, mempertahankan maruah diri agama dan negara, mencari keamanan, menjaga tempat ibadat apabila diserang oleh musuh, menentang kezaliman. Ya, jawapan ini boleh diterima. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian malam ini. Jadi saya harap anda semua akan mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Jadi sekian, terima kasih.